Okey, bila kita ada pada paparan sebegini, apa yang kamu kena buat tadi, kamu tukar saiz A3 atau A4, tukar kepada unit sentimeter, tukar kepada landscape atau portrait. Portrait adalah gambar lurus, landscape adalah gambar melintang, dan itu saja, just tekan OK. So kita dapat paparan yang baru macam ni. Ini adalah kita punya canvas lah. Apa-apa contengan kita adalah di bahagian ini. Alright. Okey, dengar baik-baik apa yang kita akan buat. Okey. Yang pertama, okey, kita ni kena biasakan guna di antara mouse dengan keyboard. Kita kena biasakan lah. Sebab banyak shortcut yang kita hanya guna mouse dengan keyboard. So guna serentak lah. Baru nampak professional editor kan. Okey, so apa langkah yang seterusnya adalah kita ambil balik kita punya tekapan kita tu di kertas A4 ataupun dekat A3 tu, ambil balik, kita cuba untuk lukis balik di bahagian canvas ni lah. Okey, pertama kita kena masukkan shape dia. Okey, tengok dekat bahagian atas kanan ni adalah tool dia. Okey, yang kita akan biasa guna adalah hitam, anak panah hitam, anak panah putih. Ini kita kena biasakan. Nanti saya bagi tahu apa perbezaan anak panah hitam dengan anak panah putih. Okey, kemudian untuk fasa ni kita akan gunakan banyak ni rectangle tool. Okey, rectangle tool. Ini adalah kita lukis lah. Kita lukis bentuk-bentuk yang ada lah yang kita akan gunakan. Okay, so macam ni, saya dah tarik yang tadi kan, saya nak undo balik, saya nak cancel balik, nak patah balik, just tekan Ctrl Z. So dia patah balik lah ke belakang. Okay, contohnya saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak saya buat kan. So saya nak pergi kepada kotak yang apa yang saya kena buat, saya tekan Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ni saya nombor yang pertama. Okay, so kita kena biasakan lah. Okay, saya ambil contoh saya punya lah, saya punya projek. Okay, saya punya projek. Okay, ni saya dah siapkan contoh. Okay, dan saya punya projek ni di bahagian tengah. Kita bermula dengan bahagian tengah, 4 segi. Okey, so 4 segi saya adalah berukuran 19.5 cm. Dia punya lebar, dia punya tinggi, lebar dia 24 cm. Okey, so apa kita kena buat? Okey, pergi kat rectangle ni, tarik je dulu. Tak payahlah kita nak agak ke kiri, ke kanan, tak apa. Benda tu kita akan adjust selepas ini. Kita tarik saja mana-mana. Kemudian kita pergi kat tengah ni, klik bahagian kiri. Mouse kita klik bahagian kiri. Okey, bila kita lepas tarik apa-apa yang kita suka, tarik rectangle tu, tekanlah, kena tekan rectangle ni. Lepas tu tarik, kemudian pergi kat tengah ni, klik mouse sebelah kiri. Klik je. Okey, dia akan keluar benda Allah ni. Dia tahulah rectangle kita buat. Okey, di sinilah kita akan adjust. Okey. So saya bagi tahu tadi, saya punya tinggi adalah lebar saya 24 cm. Tengok, unit dia cm tau. Di effect dia, kalau kita mula-mula tadi kita tak tukar cm, dia akan pergi dia kepada point ataupun inci ke. So dia akan tak sama dengan apa yang kita nak. Okay, kita nak cm, so kena tukar kepada cm. Okay, kemudian lebar saya 24, tinggi saya berapa ni, 19.5. Okey, ada orang kata, ni saya punya terikut lah cikgu, 20 saya tekan 24, bawah pun bergerak. Kena tekan ni untuk mematikan segi empat sama. Ini dia follow segi empat sama. Kalau kita tekan nombor atas ni 24, tiba-tiba bawah ni dia tukar jadi 23. Tu maksud kita kena tekan ni supaya kita matikan function segi empat tepat tu. Okay, so kita nak 24 kali 19.5 cm. So klik OK je. Ini yang kita nak. Okay, ini yang kita nak. Okay, so yang lain ni, yang saya terbuat sebelum ni, klik anak panah warna putih. Warna hitam pun boleh, tak silap saya. Boleh, tak ada masalah. Putih atau hitam, klik Kemudian kita klik dekat yang kita punya petak sebelum ni.
just delete, tekan delete. Tekan dia, tekan delete. Kalau dia tak nak hilang, tekan delete lama banyak-banyak. Okay, so ini adalah saiz kotak yang saya nak, yang saya dah trace dan saya nak buat digitalkan dia. Okay, so kita bermula dengan benda yang paling asas. Kita tengok yang mana paling asas sekali di dalam kotak tersebut. Okay, so saya punya asas dia dekat di bahagian tengah tu lah, sebab body dia. So saya sekarang ni, kalau kita tengok kat sini, saya perlu tambah kiri dan kanan. So macam mana kita nak tambah kiri dan kanan dia? Okay, so macam ni. Okay, kaedahnya adalah alright, kaedahnya adalah kita kena buat satu-satu. Dia satu-satu lah nak buat macam mana kan. Okay, tak apa. Kita buat, kalau kita buat hari-hari dan kalau kita dah biasa nanti senang je sebenarnya. Saya nak buat kotak ni. Saya nak buat kotak ni dulu. Sekali lagi saya nak buat kotak di bahagian kanan ni dulu. 1 dan 2. Kemudian kita copy paste je lah. Okay, saya ajar macam mana copy dan paste. Kita nak buat 2 ni lah. Satu yang 4 segi, satu lagi yang ada lorek, yang ada terbelah tu sedikit. Tak apa. Okay, so apa yang saya buat? Tak apa. Saya bagi tahu, buat je mana-mana. Okay, kemudian kita tekan klik kat bahagian tengah, tekan ke kiri. So saya nak kotak saya ni tinggi dia adalah 5.3 cm, lebar dia 5.7. So tulis 5.7. Okay, tinggi dia 5.3. Sorry, 55. Kena alert lah dengan titik puluhan tu. Okay, so dah jadi satu. Alright. So kita ada satu lagi kotak. So kotak ni saya nak bezakan dengan kotak yang main ni. Saya nak tukar warna dia. Okay, kat mana nak kita nak tukar warna ni? Tengok dekat bahagian tu. Okay, warna dia adalah warna ini. Okay, so saya nak tukar kepada warna, contohnya gelap sikit lah, warna-warna kelabu. Okay, dah tukar. Kalau kamu nak tukar warna merah boleh. Alright, dia ada dua satu fill, satu lagi ni stroke. Apa dia beza fill dengan stroke nanti saya tunjukkan. Dia ada guna je nanti. Okay, sekarang ni fill ni masuk dimasukkan di dalam kotak tu. Okay, so kita tengok balik. Okay, sekarang kita nak zoom. Macam mana kita nak zoom? Cikgu, saya nak zoom macam mana? Okay, kamu tengok kat bawah ni ada scroll kan? Scroll drive ni. Okay, pergi kat mana yang tempat kamu nak zoom. Okay, center kat sini. Okay, pergi kat anak panah. Letak anak panah kamu. Letak saja. Kita tak payah klik. Letak saja anak panah. Kalau kamu nak, contohnya saya nak zoom di bahagian tulisan kopi ni, saya letak anak panah saya dekat kopi ni. Letak saja Kemudian saya tekan alternate dan scroll. Dia akan pergi dekat mana kita punya anak panah tu letak. Alternate dan scroll. Scroll tu yang mana? Yang kat tengah. Mouse kita yang tengah tu, yang tolak atas, tolak bawah, tolak atas, tolak bawah. Tu kita panggil scroll lah. Scroll roll. Scroll. Okay, so kita tukar kita ke depan. Kita tolak scroll kita tu ke depan. Okay, kemudian kalau kita nak ke belakang, kita tekan scroll kita ke belakang. Serentak dengan kita tekan alternate. Okay, macam ni kita nak zoom. First kita letakkan anak panah kat bahagian tersebut. Kemudian kita tekan alternate, ALT dekat bahagian keyboard. Kemudian kita pergi kat mouse tu, kita scroll ke depan. Okay, tolak. Kat mouse tu kita tolak sambil kita hold alternate. Okay, kalau kita nak zoom out, keluar, tarik keluar. Mouse yang scroll tu kita reverse. Kita tolak ke luar. Faham tolak dalam, tolak luar. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. Alright, okay, so saya just balik nak bagi center. Okay, lepas tu kita nak buat bahagian yang ini. Yang inilah. Okay, bahagian ini dia tak akan semudahnya dibuat begini. Dia tak akan, kita tak susah lah nak buat. Dia ada banyak cara nak buat kita nak dapatkan angle ni. Tapi ini cara yang paling mudah lah. Okay, yang pertama sama juga. Kita buat daripada segitiga. Kemudian saya nak buat dia punya ukuran dia lain. Dalam saya ukur ni adalah tinggi dia 3 cm. Okey, lebar dia adalah 5.7. Tinggi dia 3 cm. Okey. Lebar dia adalah 5.7. Okey. So klik saja dulu. Alright, so dia akan dapat petak macam ni. Okey. Ni lagi satu step. Okey, kita buat petak macam ni kan. Okey, dia dalam keadaan melintang. Kita nak pusingkan dia macam mana? Ni.
trik lagi Okey, kamu klik kepada segitiga yang kita nak ubah tu, klik kat dia. Kemudian kita tekan E. E. Huruf E. Dekat keyboard tu tekan huruf E. Akan ada petak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat sini. Kena ada ni lah. Sekali lagi saya ulang, tekan anak panah putih. Okey, kita klik kat objek triangle kita nak pusingkan tu. Kemudian tekan E, dia akan keluar empat segi kecil dekat kiri dan kanan. Kemudian pergi kat ujung dia. Alright, kemudian kita tekan mouse sebelah kiri. Sambil kita tekan mouse sebelah kiri, kita pusing dia. Tekan pusing. Kena hold klik mouse sebelah kiri dan hold. Okey, macam ni kita nak dapatkan ukuran yang lurus. Sambil kita pusing tu, tekan shift. Sambil kita pusing tu, kita kena tekan shift. Dia akan luruskan. Maknanya kita pusing, tekan shift. Pusing, tekan shift. Okey, dia akan jadi begini. Okey, selepas kita dah pusingkan dia, dah luruskan dia, tengok. Luruskan. Okey, lurus. Okey. Lurus betul. Alright, lurus ni. Okey, dari sini lah yang kita cakap tadi, kita akan main dengan fill dan stroke. Okey, sekarang ni yang fill dia ada warna putih. So saya nak tukar. Fill dia adalah warna contohnya lah warna hitam, kelabu sikit. Okey, tadi kan warna kelabu kan. Dan saya nak dia punya stroke. Stroke dia, kamu tekan double klik dekat dia. Saya nak warna kuning. Sekejap saya nak warna kuning. Okey, nampak tak? Saya kurang, saya pakai merah lah. Lagi nampak. Okey, merah. Alright, nampak tak? Nampak tak apa beza stroke dengan fill? Okey, fill ni bahagian dalam. Stroke ni bahagian lilitan dia, di luar. Yang merangkumi, yang dia akan pusing lah objek tu. Kalau ada huruf, dia pusing lah objek tu. Huruf tu. Okey, so nampak maksudnya saya masukkan stroke warna merah, fill warna kelabu. Okey, faham? Okey, sekarang ni saya nak kosongkan fill. Saya tak nak nampak ada kelabu. So kat bawah ni dia ada tunjuk color, 3 benda. Color, gradient dan none. Kita tekan none lah. So kita akan nampak stroke sahaja. Dapat? Okey, tekan anak panah biasa balik. Alright, so kita nak dapatkan benda Allah ni, triangle ni. Macam mana kita nak buat? Okey, pergi dekat pen. Ni kita panggil pen tool. Ni antara yang kita akan gunalah. Kita pergi ni, kita panggil pen tool. Klik kat pen tool, ada segitiga kecil kat sini. Double klik kat dia. Double klik kat dia. Okey, dia ada add anchor point dan delete anchor point. Okey, so kita akan guna add. So apa yang kamu kena buat? Okey, saya nak dia daripada sini ke sini. Bermakna saya akan tukar tadi pen tool ni kepada add. Okey, saya tekan 1 titik, tak nampak kita zoom lah. Okey, saya tambah 1 titik kat sini. Okey, dan satu lagi kita tambah dekat ujung. Tak apa, tak kisah. Benda tu tak kisah. Kita adjust, nanti kita boleh adjust dia punya kedudukan. Kemudian tambah, tadi tambah kan. Sekarang kita kena tambah dekat dua point tu. Satu sini, satu sini. Okey, kemudian saya nak tukar tolak, delete point. Point kita nak delete. So saya delete yang dekat bucu ni, saya delete. Dah jadi sengit dah. Okey, faham tak? Alright, tak apa, dia sengit atau panjang dia tak apa, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni kita tambah yang sebelah kanan pula. Kita tambah dulu. Satu sini, satu sini. Okey, kemudian kita tolak. Satu sini. Alright. So apa kita boleh buat? Kita adjust je. Tekan anak panah yang putih, kita adjust ke atas. Okey, kemudian kita tarik dia ke sini. Dia boleh adjust, kita adjust ya. Tapi pastikan sambil tu kita tekan button shift untuk mendapatkan garisan yang lurus. Okey, ni kita tekan adjust bagi tinggi sikit. Okey, lebih kurang lah kan. Lebih kurang. So kita dapat satu lagi yang
dah diedit ni.